Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillahil amin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Insya-Allah pada hari ini kita akan tengok satu sirah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita akan belajar berkaitan dengan sirah perjuangan hidup baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di bawah tajuk kepimpinan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapat berita tentang kaum musyrik Mekah dan golongan Yahudi sedang membuat persiapan menyerang negara Madinah. Nabi Muhammad SAW selaku ketua negara mengadakan mesyuarat membentuk satu pertahanan yang kuat untuk mengawal daripada serangan pihak musuh tersebut. Maka dalam mesyuarat tersebut ada seorang pemuda yang bernama Salman Farisi. Dia memberi cadangan kepada baginda Nabi SAW supaya apa? Supaya digali parit sekitar Madinah yang dipanggil sebagai khandak. Khandak di dalam bahasa Arab membawa maksud parit. Maka Nabi SAW apabila mendengar cadangan daripada Salman Al-Farisi, maka Nabi SAW menerima cadangan walaupun daripada rakyat biasa. Itu menandakan bahawasanya Nabi SAW sentiasa mendengar pandangan walaupun daripada orang-orang biasa, iaitu sahabat Nabi SAW. Anak-anak murid yang dirahmati Allah, apabila musuh sampai ke dalam ke negeri Madinah Munawwarah, maka mereka terhalang untuk memasuki Madinah kerana terdapat di hadapan mereka benteng-benteng, tetapi bukan jenis benteng biasa. Parit-parit yang digali oleh sahabat-sahabat Nabi termasuk baginda Nabi SAW, yang mana musuh ini tidak dapat masuk ke kota Mekah akibat ada parit di dalamnya. Maka anak-anak murid yang dirahmati Allah, setelah mana mereka tidak dapat masuk, maka ada daripada galangan Yahudi, iaitu Bani Quraizah. Bani Quraizah ini mula yang ada di dalam Madinah, mereka itu berpihak kepada musuh. Keadaan ini menjadi lebih tegang situasi di Madinah. Pada malam tersebut ketika mana orang Islam di Madinah dan orang-orang musyrikin berada di luar Madinah, yang mana berhadapan mereka ada parit yang besar yang digali oleh orang Islam sebagai strategi daripada serangan musuh terhadap orang-orang Islam. Maka pada malam tersebut Allah takdirkan berlakulah satu angin kencang yang menerbangkan kemah mereka pun terbang, kemudian haiwan ternakan mereka pun hilang, putus daripada talinya, dan peralatan alat-alat musuh pun hilang. Jadi kejadian ini menyebabkan musuh ni lemah semangat, lalu mengambil keputusan mengakhiri peperangan dan pulang semula ke Mekah. Baginda Nabi SAW dan para sahabat sangat bersyukur atas pertolongan yang Allah kurniakan kepada mereka. Baginda Nabi SAW selaku ketua negara memutuskan agar golongan Yahudi Bani Quraizah yang belot dihukum dengan hukuman yang setimpal. Di Madinah ada beberapa golongan Yahudi, di antaranya Bani Nadir, Bani Qainuqa, Bani Quraidah. Bani Quraidah ni dia berpakat dengan musyrikin Mekah. Mereka membelot, mereka ini mengadakan hubungan sulit dengan musyrikin supaya apa? Supaya dapat melemahkan Islam yang dipimpin oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Begitulah kehebatan kepimpinan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat hebat dalam menangani sesuatu masalah. Baginda sangat bijak mengatur dan melaksanakan strategi, berbincang sebelum membuat sesuatu keputusan, dan tegas serta adil dalam memberikan hukuman. Itulah di antara hebatnya baginda Nabi SAW, yang mana kita akan belajar pada muka surat 163, sirah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin yang agung.